Kayaknya ditutup mic. Ma? Assalamualaikum semua. Maklumat saya dah record ya. Saya dah start record. So sama-sama kita menjaga kita jaga kita lah. Kita akan mulakan pada pukul 10.
Nampaknya dah pukul 10. Kita akan mulakan kursus kita dulu. Okey, selamat datang kepada semua peserta kursus pada hari ini, iaitu Research Methodology yang akan disampaikan oleh penceramah kita, Teknologis Dr. Mariana binti Muhammad Noor daripada Universiti Malaysia Kelantan. Dan saya moderator pada hari ini, Zaliha binti Ismail daripada Jabatan Teknik Makanan. Jadi kita akan selama 2 jam untuk tajuk yang ni. Jadi sebelum kita mulakan kursus kita pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan umul kitab, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kursus kita pada hari, saya ingin menyatakanlah beberapa etika mesyuarat ataupun kursus dalam talian. Pertama, kita kena bersedia lebih awal, pastikan adalah sesuai dan sopan, peka dengan keadaan sekeliling, aktifkan mode mute tidak bercakap, kekalkan tempat duduk dan tumpukan perhatian, kurangkan gangguan, dan yang penting amalkan sikap bersabar dan juga rancang yang baik. Dan sedikit saya sentuh tentang peraturan khusus. Yang pertama, sejawab akan dibuka di akhir sesi webinar ni. Jadi, sekiranya ada soalan, boleh tekan butang dan supaya saya dapat kena pastilah bertanyakan soalan. Yang kedua, link kehadiran akan diberikan pada akhir webinar. Harapnya link ni tidak dikongsikan kepada mana-mana dia ataupun kepada individu yang tidak hadir. Dan yang ketiga, kehadiran wajib diisi untuk mendapatkan sijil online Poliscience. Kita akan sediakan sijil dan link kehadiran ini akan dibuka selama 3 lepas sesi webinar tamat. Okey, khusus pada ini 20 Julai 2020 akan berlangsung selama 2 jam menggunakan platform Microsoft Teams. Jadi semua peserta akan disediakan sijil dan khusus ini untuk makluman semua adalah merupakan dianjurkan oleh CFOS, COT Polisas Center of Technology dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan. Jadi penceramah pada hari ini macam seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni. Dr. Mariana Muhammad Noor. Okey, sebelum kita berlanjut untuk mulakan kursus, suka saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Okey, Teknologis Mariana binti Muhammad merupakan senior di Universiti Malaysia Kelantan di Institute of Food Security and Sustainability Agriculture, UMK. Beliau memulakan pendidikan tinggi beliau di Universiti Malaysia Sabah, sarjana muda Food Technology Process, kemudian meneruskan lagi kajian beliau di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang master pendidikan teknikal dan seterusnya menyambung Dr. Falsafah di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang bioteknik. Jadi penceramah kita pada hari bukan calang-calang orangnya. Beliau telah berjaya menghasilkan banyak jurnal-jurnal tingkat tinggi. Jadi salah satu sebab kita jumpa hari ini kerana beliau banyaklah terlibat dalam projek-projek penyelidikan di bawah UMK. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Teknologis Dr. Mariana untuk sesi khusus pada pagi ini.
Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator untuk kursus ini, Professional Teknologis Puan Zaliha binti Ismail. Dia binti Muhammad Hassan selaku Ketua Jabatan Teknologi Makanan. Professional Teknologis Encik Muhammad Syafarim, Ketua Penyelaras Center of Technology ataupun CFOS JTM, kerana kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi apa yang ada di dalam sepanjang pengalaman saya beberapa tahun ni sebagai penyelidik di Universiti Malaysia Kelantan. Okay, terima kasih juga kepada Polisas kerana memberi ruang dan peluang untuk saya kembali semula menabur bakti. Okay, dan juga kepada semua rakan-rakan pensyarah di Jabatan Teknologi Makanan, Polisas, di Politeknik Pagoh, rakan-rakan di Politeknik Nilai, pelajar-pelajar semasa Jabatan Teknologi Makanan dan juga alumni JTM. Okay, saya dikenali sebagai Puan Yan semasa di JTM. So, masih lagi sebagai puan bagi kebanyakan pelajar-pelajar saya, bekas-bekas pelajar. Dan di sepanjang di UK, kalau rakan-rakan semua datang melawat ke UMK, banyak nama saya kenali di sini. Nama Singgata. Tapi nama penuh masih tak berubah lah. Okay, so sedikit background saya sebelum kita mulakan kursus ini. Kursus ini mengambil masa 2 jam. Jadi harapnya rakan-rakan semua kekal di posisi masing-masing lah. Okay, saya sebenarnya lebih menggalakkan Q&A tu dijalankan semasa kita bersama lah. Tapi kalau pihak penganjur bersetujulah. Tapi kalau tak setuju, kita punya Q&A di hujung acara. Okay, so saya asalnya daripada Johor, lama berada di Kuantan daripada tahun 1990 sehingga tahun 1994 bersekolah menengah di sana dan kembali ke Kuantan pada tahun 2002 hingga 2016 berkhidmat sebagai pensyarah. So sedikit saya pada Oktober 2016 dan pilihan sendiri datang ke UMK memenuhi impian personal lah. Okay, PhD saya urusan di JTM, so saya berhijrah ke UMK. So bermula 2016 Oktober. Pada Januari 2017 hingga Disember 2017, selama 1 tahun, saya memegang jawatan Ketua Program bagi program yang baru ditubuhkan di UMK pada waktu itu yang dinamakan sebagai Food Security ataupun bahasa Melayu jaminan makanan. Okay, so kebanyakan student yang ada first batch, second batch tu kebanyakannya datang daripada Polisas lah. Okay, kemudian pada 2018, Mei 2018, saya diamanahkan untuk memegang jabatan pengetua Kolej Kediaman Kampus Jeli sehinggalah Februari 2020. Kemudian pada Mac 2020, baru 3-4 bulan, saya diamanahkan sekali lagi untuk menerajui Center of Excellence ataupun Pusat Kecemerlangan UMK di bawah nama Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari. Okay, sebagai pengarah. Dalam masa yang sama, saya juga adalah panel penilai profesional bagi Lembaga Teknologi Malaysia MBOT bermula Julai 2019 hingga Jun 2021. Akan tamat tahun depan lah. Kemudian ini sedikit info mengenai saya punya research grant awarded. Okay, bukan tujuan nak menunjuk, bukan, tapi ia ada sedikit kaitan dengan tajuk khususan ni lah. So bermula 2018 saya all out untuk mendapatkan research grant sama ada daripada dalaman
Dalaman tu maksudnya grant dalaman UMK ataupun daripada luar lah. So 2 tahun all out saya secara kumulatifnya mempunyai grant berjumlah 1.2 juta dengan individu ataupun grant individu bernilai lebih kurang 800,000 lah. Kumulatif tu maksudnya sebagai team member dalam beberapa kumpulan yang lain. So kalau kita tengok dekat sini, research grant ni salah satu KPI bagi penyelidik ataupun pensyarah-pensyarah universiti. Juga dengan projek ni, jadi kita nak secure the grant selalunya adalah proposal. So, mantap macam mana kita nak hasilkan proposal, itulah dia grant yang kita akan dapat. Okay, so 2.2 juta sehingga insyaAllah kalau ada lagi ada. Okay, so manahkan untuk membagi atau berkongsi mengenai research methodology. Okay, salah satu KPI penting bagi seorang pensyarah ataupun penyelidik, macam mana kita nak secure the grant. Okay, tapi dalam konteks hari ini, kita akan share ataupun kita akan berkongsi macam mana kita nak propose the real proposal kepada kita punya pelajar. Okay, sebab itu adalah dia punya backbone. Okay, proposal ialah backbone kita. Okay, final year project ataupun FYP ni ialah satu proses yang sangat panjang. Okay, kita pun dah melalui proses yang sama kat PhD. Okay, satu proses yang sangat panjang, so maknanya dia akan melibatkan 3 fasa penulisan. Okay, penulisan ni kadang-kadang orang kata dia adalah the gift. Okay, anugerah. Tapi kadang-kadang orang kata dia adalah skill. So whatever orang kata, hanya kita yang tahu kita punya milestone tu di mana. Right? Okay, yang pertama kita tengok FYP ataupun final year project ataupun pelajar projek tahun akhir ni akan melalui sesi penulisan proposal. Yang kedua progress report dan yang ketiga final report. So bila proposal ni tak strong, dia akan efek kepada sepanjang sehingga ke akhirnya lah. Okay, kita sebagai supervisor pun sama juga. Kalau pelajar kita punya proposal bermasalah, dia memberi impak yang sangat besar kepada supervision kita. Okay, sebab tu kalau kita sebagai supervisor, student kita buat salah, kita jangan salahkan student semata-mata. Kita juga kena belajar untuk tambah baik kelemahan dan juga kekurangan. Okay, proposal writing ni dia seolah macam kita nak jual barang. Okay, kalau kita sebagai apa kita kata penjual barang, okay, so macam mana kita nak convince orang untuk membeli barang kita ataupun kita nak convince orang untuk invest dalam kita punya business. So sebab tu proposal ni sangat penting. Okay, so what is research proposal writing? Macam saya beritahu tadi, writing is a gifted. Kadang-kadang ada setengah orang tu memang dia pandai menulis. Okay, contohnya macam sahabat kita yang berada di College Community Pasir Salak. Okay, dia sangat pandai menulis. Dia ada skill writing. Okay, so kadang-kadang dia ni satu benda yang kita boleh pupuk. Menulis. Kalau kami di sini, kami kena capai KPI penulisan sekurang-kurangnya 3. Kalau di bawah Institute Food Security ni, di bawah COE, kami kena dapatkan 10 paper sepanjang setahun. Okay, so kalau atas kapasiti individu, 3 ke 4 publication ataupun penulisan 1 tahun. Dan dia ada dia punya indeks ranking dia pula. Okay, so kita tak nak cerita pasal indeks ranking tu, kita nak tulis macam mana kita nak tahu kita nak menulis proposal yang baik. Okay, so macam saya beritahu tadi, proposal ialah blueprint. Okay, kalau kita nak buat bangunan, kita kena ada seorang architecture untuk develop kita punya floor plan. Okay, so sepanjang kita nak try to build the proposal, kita sebagai researcher, sebagai supervisor, kena tahu how, why, where dan juga when. So benda ni, how, why, where and when ni akan duduk dalam kepala kita sepanjang-panjang kita buat proposal. Okay, daripada mula sampai akhir. Okay, so a good research proposal based on scientific facts.
Sebab kita berada dalam line sains dan teknologi. So mesti ada scientific facts. Sebab tu kadang-kadang ada research proposal courses yang tak berapa nak sesuai science social join, ataupun kita sebagai sains and teknologi tak berapa nak boleh catch up dengan science social punya proposal writing, sebab dia ada berbeza sedikit dari segi mazhab tu lah. Okay, jadi research proposal yang berdasar, yang macam kita punya background sekarang dalam food tech punya background, so dia mesti berasaskan kepada scientific fact dan juga kena ada clear communication. Clear communication tu maksudnya kita tulis, orang yang baca kena faham. Kadang-kadang kita cuma menulis, yang baca tak faham. Macam itulah. Okay, jadi clear communication antara kita, pembaca ataupun pemberi dana. Kalau kami dalam proses nak mendapatkan, nak secure the grant, pemberi dana itu kena clear apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak buat. Okay, demonstrate the scholarly abilities. Keupayaan kita ni kita kena demonstrate. Okay, jangan kita bagi tajuk pada student. Okay, dengan keupayaan student itu, student ni kena hasilkan satu proposal supervisor. Sedangkan pelajar ini tak dia beritahu dengan jelas apa sebenarnya yang kita nak. Okay, ini kebanyakannya berlaku bagi tajuk-tajuk proposal yang diberi oleh supervisor. Okay, sebab tu clear communication dan juga scholarly abilities itu sangat penting dalam penghasilan proposal yang baik. Okay, needed document for research committees and funding approval. Okay, macam kami di sini, kebanyakan grant yang kami dapat bukan setakat research aim dia untuk research sahaja. Kami kena deliver pada komuniti, yang ini kita panggil sebagai social enterprise. Okay, macam mana komuniti boleh adapt ataupun boleh menggunakan kita punya research tadi sebagai diorang punya benefit. Okay, jadi needed document ni untuk research committee and funding approval ni sangat-sangat diperlukan. Okay, bagi semua pihak. So itu antara keperluan dalam penulisan proposal. Okay. Apa lagi isu-isu yang penting sebelum kita memulakan penulisan proposal? Okay, ini dia punya ingredient ataupun ramuan. Okay, sebelum kita decide nak buat sesuatu projek, kita kena tahu apa isunya. Okay, dalam food tech ni, salah satu kelebihan kita duduk dalam line food tech ni, isu-isu dalam food ada. Sepanjang orang makan, sepanjang orang membeli makanan, sepanjang orang menghasilkan makanan, isunya sentiasa ada. Okay, yang paling relate sekali dengan kita sekarang ni kalau kita tengok isu COVID-19. Okay, satu dunia dah bergegar dengan isu-isu COVID-19. So, apa yang kita boleh researchkan dengan COVID-19? Okay, sebab apa pun yang melanda dunia, perang dunia ketiga ke, ekonomi jatuh ke, ekonomi naik ke, orang semua kaya ke, orang semua miskin ke, isunya semua orang nak makanan. Okay, sebab tu kita kata line food tech ni tak pernah rugi siapa yang ambil. Macam student-student yang ambil, kalau ada yang call saya nak minta course food tech secara umumnya, okay, ambil lah. Sebab memang line dalam food technology ni kita tak pernah sebut dengan isu. Isu paling kecil kita pernah jumpa, isu paling besar kita pernah jumpa. So isu tu kita ambil, kita create untuk jadikan sebagai research platform. Okay, so research design. Kalau kita dah ada isu, macam mana? How will the research achieve its stated objective? Okay, kita dah dapat isu, kita nak create dia punya research design. Research design ni nanti kita akan tengoklah dalam metodologi. Macam mana kita nak create the research design based on objektif yang kita create daripada isu. Okay, dan yang last kali kita kena ingat setiap projek yang kita buat, setiap proposal yang kita compose mesti kena hasilkan benefit. Okay, benefit, what will the research contribute? Sebab itu memang antara poin-poin penting yang kita akan tanya. Kalau kita nak minta contoh dengan MOA, dengan kementerian, dia akan tanya apa benefit research kita ni kepada MOA, apa research benefit ni kepada komuniti. So setiap research yang kita buat, kecil ke, besar ke, kena prepare dengan benefit. Apa kita punya contribution dalam research ini yang akhirnya menyumbang kepada orang lain selain daripada diri kita.
kita tengok student FYP, bila kita tanya so what, selalu itu soalan yang paling kan, so what, kenapa you nak produce that matters. So dia kata selalunya kalau student yang tak berapa nak rajin membaca ni, dia cakap sebab supervisor saya suruh. So itu jawapan biasa lah tu. So ataupun kalau yang nak sambung study ni, sebab dia kata dia nak fulfill dia punya research apa dia kata, keperluan dalam research. Okay, so jawapan dia adalah apa benefit proposal kita tadi, research kita tadi kepada community, kepada agensi dan kepada orang lain di sekitar kita, bukan kepada diri kita sendiri. Okay, kita kepada diri kita sendiri tu ada kita buat projek waktu master sebab kita nak fulfill kita punya masters, itu bonus. Okay, yang dia orang tak nak dengar yang itu. Dia orang nak dengar apa benefit dia kepada orang lain. Okay, so komponen dalam research proposal. Okay, research proposal. Kalau daripada kita, kalau macam umur-umur yang saya ni, orang-orang yang umur macam saya ni dan 40-an ni, dengar daripada final year zaman 20 tahun lepas. Research proposal. So apa yang sepatutnya ada dalam research proposal? Okay, yang ini kita share. Ada setengah point yang tak semestinya ada. Tapi ada setengah point yang wajib ada. Macam itulah. Okay. So, introduction into the general topic. Kena ada intro. Kita nak bercakap, semua benda kena ada intro. Kita nak membeli barang, kena ada intro. Kita nak meminang anak orang, kena ada intro. So, introduction perlu ada. Okay, problems and research question. Okay, yang ini yang masalah. Bukan student poli aja, student UMK pun sama. Masalah nak buat problem statement. Okay. Objective and hypothesis. Ini dia punya backbone. Tanpa objektif dan hipotesis, macam mana proposal itu nak stand. Okay. Scope and rationale of the study. Yang ini ialah penyelamat kita. Dalam buat proposal, kalau tak ada scope, tak ada rationale of the study, itu nama dia bunuh diri. Okay, orang akan tembak kita daripada pelbagai sudut. Okay, literature review. Yang ini menunjukkan kita punya kesediaan untuk menghasilkan sesuatu proposal. Tanpa literature review, orang akan anggap kita buat kerja cacah marba. Okay, so ini persediaan kita. Orang nak tahu kita ni bersedia ataupun tidak untuk menghasilkan sesuatu proposal yang mantap. Research methodology. Yang ini menunjukkan apa step-step yang kita akan lakukan dalam research nanti. Okay, data collection, analysis and of data, expected result. Walaupun dalam stage proposal, expected result kena ada. Apa yang kita expect? Selalunya yang positif lah. Kalau kita expect benda yang negatif, maksudnya tak payah buat pun tak apa. So, kena ada dalam keputusan. Okay, reference and appendix. Kalau you punya literature review banyak, so maksudnya reference kita akan jadi banyak. So, selalunya ada setengah panel dia buka daripada belakang. Dia tengok reference dulu. Kalau reference cuma ada 5, maksudnya orang ni tidak bersedia. Okay. Tapi banyaknya reference tidak menunjukkan bagusnya sesuatu proposal. So kita kena baca juga kat dalam. Ini yang biasa. Orang-orang akan tengok belakang dulu. Reference dan juga appendix. Okay. Budget and Gantt chart. Kalau kita nak mohon dana daripada agensi kerajaan, agensi swasta, kita nak cari investor, budget dulu dia akan tengok. Okay. Dia tak tengok objektif lagi. Dia tengok budget dulu. Okay. So ini keperluan yang kena ada dalam satu research proposal. Okay, berapa tebal research proposal, itu lain. Okay, ada setengah supervisor, dia tak suka banyak-banyak. Okay, dia kena ada semua benda ni, tapi dalam muka surat 15 saja. Okay, student kena compress secara dynamic, okay, secara komprehensif. 15 pages merangkumi semua ini. Tapi ada setengah juga supervisor, dia suka banyak, dia suka membaca. Okay, literature review je 30 pages. Ada jugalah, adalah, tapi itu rare lah. Very rare case. Tapi standard dia 15, 25 tu good enough. Okay. Tak perlu banyak sangat, tak perlu sikit sangat. Okay. Satulah. Okay, kalau ada soalan boleh je interrupt, saya tak ada masalah. Okay, so ni dalam introduction. Introduction kena ada semua ni lah. Research background, problem statement, research question, objective, hypothesis, rationale of the study, scope of the study. Okay, selalunya kalau supervisor yang memang berminat dengan research ni, dia tak ada masalah dengan benda ni. Okay, benda kacang je pada dia. Alright. Okay, ini saya ambil contoh.
Ini contoh satu research yang saya sempat grab. Tajuk dia Examining the Empirical Correlation of Carrageenan and Gelatin Addition on the Grass Jelly Drinks. Okey, ini projek yang kami sedang lakukan. Okey, berdasarkan kalau pure food technologist, contoh macam professional technologist Encik Safarim tu, okey, dia memang beliau memang terlibat dengan banyak projek-projek yang hebat-hebat. So mungkin pada beliau tajuk nampak simple. Okey, tak apa, kita ambil contoh yang simple-simple supaya kita dapat nampak clear view lah. Okey, so ini tajuk ini ialah satu case study yang kami dapat daripada satu IKS. So IKS ni dia menghasilkan cincau, minuman cincau macam Youth dengan Drinho. Contoh macam itulah. Okay, tapi isunya kat sini dia konsep macam PPRN lah kan. Dia datang kat kami, dia kata konsep dia cincau dia ni Youth dengan Drinho. Tak macam yang komersial punya. Okay, bila lama dia buat, berlaku dipanggil sebagai leaching phenomenon ataupun floating rate dia tu berkurangan. At the end, produk cincau duduk di bawah tin ataupun di bawah botol. Dia tak macam yang komersial tu, dia terapung cantik, kemas saja. Dan satu lagi dia berlaku leaching phenomenon di mana warna cincau tu hilang, dia jadi putih. So kami come out dengan research beginilah. So tajuk dia kat sini, kalau kita tengok tajuk ini yang kita orang berdasarkan keperluan dalam FRGS. FRGS ni ialah salah satu research grant yang kita boleh mohon daripada KPT. So research grant KPT FRGS ni dia nak yang fundamental sahaja. Okay, dia tak boleh application. So tajuk ni kita orang kami ubah supaya setaraf dengan level pelajar degree lah. So tajuk dia Examining the Empirical Correlation of Carrageenan and Gelatin Addition on the Grass Jelly Drink. So kalau kita tengok tajuk ni jangan risau dengan tajuk. Bila proposal dah siap, kita boleh compose tajuk. Ada orang dia tulis tajuk dulu. Daripada tajuk dia come out dengan objektif, method dan sebagainya. Tapi ada juga yang jenis daripada belakang, dia reverse. Dia buat method dulu. Okay, sebab dia dah tahu apa benda dia nak buat. Dia create objektif. So barulah at the end, last sekali baru dia compose tajuk. Okay, so tajuk ni kalau kita follow FRGS punya requirement, dia mesti ada kronologi. Kronologi. So macam mana kronologi tu selalunya kalau kita sekali tengok tak ada masalah. So kalau panel-panel FRGS dia memang akan tengok, dia akan create satu kronologi daripada tajuk je. Sebab itulah kalau beribu-ribu proposal sampai dekat panel-panel FRGS ni, dia tengok tajuk tu tak ada kronologi, dia buang. Bukan buang lah, maksudnya rejected. Okay, dia tak tengok lagi kita punya objektif. So tajuk ni sebenarnya penting supaya kita boleh attract orang, kita boleh cook orang punya perhatian. Okay, so ini dia punya abstract. Okay, abstract ataupun kita panggil sebagai executive summary. Okay, ringkasan eksekutif ataupun abstrak. So apa yang kena ada dalam abstrak? Okay, yang saya colourkan warna merah, warna purple, warna biru, lepas tu yang warna ni dan juga warna hijau. So dia ada 5 colour kat situ, kecuali warna hitam lah. So dia ada 5 colour kat situ yang itu menunjukkan keperluan yang perlu ada dalam abstrak. Selalunya abstrak ni kita buat last sekali. Okay, last sekali baru kita tengok abstrak. Last sekali baru kita compose abstract. Tapi tak apa, untuk yang khusus kali ni saya tunjuk abstract dulu. So apa yang perlu ada dalam abstract? Yang pertama kena ada intro, yang colour merah ni. Intro je dulu. Okay, intro bla bla bla, apa dia grass jelly, apa dia nutrition bla bla bla. Itu introduction. Point yang pertama. Kalau kita check abstract. Okay, point yang kedua kita kena ada problem statement. Okay, yang start dengan suspension, instability and leaching phenomenon in grass jelly cause the dark brown dye of jelly to be drawn out. Itu dia punya problem statement yang IKS ni datang kepada kami. Dia kata dia punya colour jelly tu bertukar, drawn out. Okay, those darken the drink colour. Reduce flavor perception in customers. So bila colour dah tak ada, cincau warna putih orang tak mau beli. Okay. Okay, so itu problem statement. Yang kedua, point yang kedua. Point yang ketiga, kita kena ada objektif dalam kita punya
abstract. So objektif dia, the study aims to bla 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 bla, tu objektif. Yang keempat, kita kena ada method. Okay, method, katakanlah method ni panjang, macam-macam orang tulis method. So macam mana kita kena kompreskan dalam 2 ataupun 1 ayat. Kena kompres. So sebab tu ini kita kata skill. Okay, skill in writing proposal. Okay, dan last kali kita future direction. Okay, simple word. So daripada projek ini, so apa yang kita nak bawa orang baca kita punya proposal. Okay, so itu adalah 5 poin yang kena ada dalam abstract ataupun executive summary. Okay, next. Introduction tadi. Okay, so kita kena ada background information of the study. Okay, kenapa kita kena ada background? Sebab bila kita nak kenal orang tu, kita nak jatuh cinta dengan dia, kita nak bekerja dalam satu tim dengan dia, kita kena tahu dia punya background. Okay, importance. Kenapa orang kena baca proposal kita? Apa kepentingannya proposal kita? Okay, apa kepentingannya orang tu nak bagi kita dana, nak bagi kita duit untuk kita jalankan kajian. Okay, yang ketiga, significance. So kena ada dia punya significance. Contoh macam projek yang tadi saya bawa juga contoh, ini adalah dia punya research background. Okay, selalunya kalau dalam grant FRGS, dia orang FRGS ni dia sangat constraint dia dekat wording. Okay, kita kena hasilkan executive summary, kita kena hasilkan research background dalam wording yang telah ditetapkan. Okay, kalau dalam proposal lain, proposal FYP contohnya, kita tak ada limited word count. Okay, so kita boleh tulis apa yang kita ada. Okay, projek ini yang kita nampak dia sharp, dia terus fokus. Okay, so yang paragraf pertama itu adalah background. Selalunya background ni kita ambil juga 1 ataupun 2 daripada literature dan kita codekan dalam background. Okay, yang kedua, kita kena ada dia punya kepentingan. So apa kepentingan dia pun kita ambil code daripada previous study, apa kepentingan projek ni. Dan yang ketiga, signifikannya projek ni ataupun benefitnya projek ni kepada siapa. Okay, itu yang kita stated dalam research background. Okay, next. Next, kita kepada research problem. Sekejap ya, minta maaf ya. Okay, research problem. Okay, yang ini student ataupun supervisor pun kadang-kadang confuse. Apa yang dia tulis? Kami sebagai panel yang membaca sebenarnya dalam bahasa kasar sikit, apa yang kau nak? Yang ini yang kita kena jawab. Kita kena jawab dalam problem statement. Okay. So statement of the problem. Kenapa you come out dengan tajuk ini? Ini soalan yang tanyalah kalau dalam master ataupun defense proposal, dia orang katanya kenapa you come out dengan tajuk ini. So statement of the problem. Okay, research objective. So apa yang you nak buat? Okay, apa yang you nak buat? Significant of the study yang kita dah jawab tadi dalam research background, tapi kita kena detail out. Okay, so dalam topik ini kita kena defining research problem allows for the formulation of a research question to be answered or hypothesis to be tested. So kalau kita tengok dalam point ini, objektif, hypothesis dan juga research question, dia mesti saling memerlukan. Okay, kita kena tahu what is the problem statement, kita kena create what is the research question, kita kena create satu hypothesis ataupun andai. Dan akhirnya kita kena come out dengan objektif. Apa yang kita nak buat. Okay, dalam bab yang pertama. Kadang-kadang dia 1 pages saja. Semua benda ni duduk dalam 1 pages. Nampak simple, tapi yang ini yang kita selalunya sangkut. Okay. Okay, so ini approach yang kena ada lah dalam research proposal. Okay, kita kena ada introduction to the research problems. Okay, research problem pun kena ada intro. Okay, tapi dalam satu ayat yang simple. Okay, correlate research problem dengan contemporary issues. Okay, research problem yang kita ada sekarang COVID-19. So apa contemporary issues waktu COVID-19 dalam industri makanan? Okay, yang kita nampak sekarang ramai orang berniaga daripada rumah. Contoh, kita dah ada peluang-peluang pekerjaan sebagai food
pengantar makanan tu, grab food dan sebagainya. Tapi isunya yang di situ adalah apa dia? Hygiene ataupun tak hygiene. Sesuatu proses itu dilakukan di rumah. So kita kena correlate research problem dengan contemporary issue based on data ataupun literature, sebab kita tak boleh lari daripada data dan juga literature sebab kita adalah science stream. Okay, science stream dia tak boleh lari dari fact and figure. Okay, highlight the background of the research problem. Kena highlight. Kadang-kadang COVID-19 ni isunya sangat besar. Okay, kita cerita pasal COVID-19, kita cerita pasal statistik yang tapi kita tak highlight pun apa sebenarnya yang kita nak buat. Okay, so please beware kalau kita deal dengan isu yang besar, so pastikan kita fokus ataupun kita highlight research problem. Okay, next kita ada emphasize the importance of research problem to be studied. Okay, orangnya yang terlalu apa kita panggil anxious. Semua benda nak solve. Okay, semua benda dia nak tolong selesaikan. Masalah semua dunia dia nak tolong selesai. Okay, kita kena important research approach dalam research, writing research problem. Ini baru nak create the problem. Okay, ini contoh yang tadi juga, yang jelly tadi tu. Okay, so kita dah ada introduction, ada research background. So sekarang ni kita hanya problem statement. Okay, soalan dia, kau nak buat apa-nya? Kan? Apa masalah kau? Itu selalu orangnya, apa masalah kau sebenarnya? So ini masalah dia. Okay. Yang one tu, okay, poor texture, discoloration and leaching definitely affect the quality of food. Okay, itu dia punya problem. Okay, problem ni kita dapat daripada mana? Sama ada kita baca, kita dapat daripada IKS. Okay, the major really unsight brown color consequence suspension is and leaching. Okay, sebenarnya dia bukan cakap, dia cakap bahasa lain, kerana convert kepada bahasa akademik. Itu satu lagi menulis dalam bahasa yang bukan akademik. Okay, so kita kena beberapa perkataan nampak akademik. Okay, excessive preservative by on graduate to portion has further reduced customer preference to drink. Yang itu isu food healthy. Okay, orang di Malaysia ni sangat concern dengan healthy. Kebanyakan industri yang datang pada kami, bila dia datang dengan masalah, dia datang macam ni, bila kita preservatif, semua tak mau sebab dah dapat negative side of preservative. Tapi sebenarnya tak semua preservatif itu harmful. Okay, so ini pun salah satu yang kita kata sebagai kita cuba untuk selesaikan masalah dia dalam bentuk masalah. Okay, dia hasilkan masalah yang kita come out dalam bentuk penulisan. Okay, while preservative have to prolong life, blah 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 blah. So yang warna merah ini dia menunjukkan kepada kita what is the problem sebenarnya. So ini problem statement supaya cerita itu jelas dan mengikut kronologi. Kadang-kadang kita bercakap sama dengan menulis. Okay, kita bercakap bila nak convert kepada writing form, jadi bermasalah. Okay, jadi yang kita kata writing is a skill. Okay, kita kena selalu menulis. Okay, selalu menulis. Jangan berhenti menulis. Okay. Okay, ini contoh problem statement tadi. Okay, kita dah create satu problem statement, so dan juga hipotesis. Okay, yang ini pun kadang-kadang student bermasalah sebab dia tak tahu apa yang dia nak tanya. Dia dah ada tajuk, selalunya tajuk kita bagi. Okay, dia dah ada tajuk, problem statement pun kita bagi. Okay, tapi bila kita minta dia ataupun minta tulis hipotesis, dia tinggal blank. Okay, sebab dia kata dia tak tahu apa yang dia nak tanya. Sebab tu kita kata problem statement, research question, hipotesis, objektif mesti saling memerlukan. Okay, kita jangan lari daripada dia punya circle. Okay, research question is associated with the problem statement and can be answered directly through the analysis of data.
But a hypothesis is the researcher's best guess of the research question. Okay, kita develop research question berdasarkan problem statement. Kita panggil dia sebagai andaian dibuat oleh researcher. Okay, hipotesis ini kita namakan dia sebagai andaian atau dugaan sementara. Kita menduga apa benda yang kita akan hasilkan at the end of sementara. Ataupun ada setengah jurnal dia kata hipotesis ini adalah pendapat. Okay, pendapat seorang researcher tapi dalam konteks yang masih diragui. Okay, yang masih diragui dan memerlukan kajian ataupun perlu dibuktikan oleh dia. Okay, saya mengandaikan bla 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 bla. Saya akan membuktikan benda itu betul atau salah. So itu hipotesis. Okay. So hipotesis kalau dibuktikan dengan kebenaran, dia akan menghasilkan teori. Okay, sebab tu hipotesis generated from thesis itu kita dah buktikan dia benar, so kita boleh menghasilkan teori. Kalau dalam sains sosial, sebab tu dia panggil sebagai doktor falsafah, PhD kan. Sebab dia boleh create the theory. Tapi dalam sains teknologi ni dia lain sikit. Okay. So berdasarkan kepada dia punya hipotesis. Right, so research question attempt to validate the theory through testing. Okay, sebab itu dia kata dia berada dalam circle yang sama. Okay, tapi yang selalunya kita tengok supervisor ataupun pelajar ni objektif lain, hipotesis dia lain, research question dia lain. Okay, contoh macam student saya lah, tak cerita student orang lain, student saya. Dia ni nak buat baju kompos daripada food waste. So dalam objektif dia, dia akan characterize, dia akan asing food waste daripada kafe. Okay, itu yang kita nampak berdasarkan tajuk, berdasarkan objektif. Tapi problem statement dia cerita mengenai apa tu kita panggil sebagai apa tu effective microbe, EM. Keperluan EM dalam biokompos. Itu dalam problem statement. Dalam objektif dia cerita benda lain. Okay, sebab tu kita kata problem statement, objektif dan juga hipotesis kena berada dalam circle yang sama. Okay, kita kena sama-sama dengan student create the hypothesis. Okay, kalau student peringkat diploma, student peringkat degree ni, even undergrad student pun, mereka ini belum sharp lagi untuk menghasilkan hipotesis sebab dia tak nampak apa yang dia akan hasilkan. Sebab proposal ni masih lagi peringkat sama-sama. Okay, jadi dalam penghasilan hipotesis, supervisor sangat memainkan peranan bantu student create hipotesis, andaian. Okay. Alright. Ini contoh yang tadi mengenai jelly drink. So based on kita punya problem statement, dia kata ada berlaku leaching fenomena, berlaku floating rate dia tu sekejap aja terapung, nanti dia akan jatuh ke bawah bla 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 bla. Itu dia punya problem statement. So kita come out dengan question. Okay, kita kata kita nak tambah dengan carrageenan dan juga gelatin. Okay, how do the carrageenan and gelatin correlate empirically with the jelly mechanism of grass jelly? Okay, yang itu background ataupun general knowledge yang kita ada dalam jelly mechanism. Okay, kita nak tentu grass jelly ni meningkatkan dia punya gelling rate. Okay, tambah dengan carrageenan dan juga gelatin. Why the carrageenan and gelatin superior to the commercial grass in terms of suspension and leaching phenomenon? Okay, sebab kita kata at the end nanti commercial jelly yang kita beli daripada Yos ataupun Rinho ni akan jadi kita punya positif control. So kenapa carrageenan dan juga gelatin kita tambah ni hasilkan satu benda yang boleh comparable dengan pasaran punya grass jelly. Itu question yang kita akan tanya, kita akan buat dalam proposal. Okay.
So hypothesis macam saya beritahu tadi dia adalah andaian ataupun specific statement ataupun prediction. Okay, banyak kalau kita Google mengenai hypothesis ni macam-macam hypothesis yang akan keluar. So kalau science social hypothesis dia lain sikit. Dia ada banyak hypothesis. Okay, hypothesis penelitian, hypothesis statistik, bla bla bla. Dia ada macam-macam jenis hypothesis yang ada dalam akademik punya dunia. So untuk sains and teknologi ni kita cuma memfokuskan kepada hipotesis alternate dan juga hipotesis null. Okey, yang ini kita panggil sebagai hipotesis penelitian. Okey, dalam hipotesis penelitian kita akan guna dua ni aja, null ataupun alternate. Ada banyak lagi, boleh nak guna tapi lebih baik guna yang dua ni lah supaya student pun tak confuse. Hypothesis alternate ataupun alternatif dia adalah sample observation influenced by some random cause. Okey, kita membuat andaian secara observation apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesan-kesan yang bakal terjadi secara sewaktu di akhir projek ini nanti. Okey, dan satu lagi yang kita panggil sebagai hypothesis null, yang ini ialah kita katakan bahawa selalunya statement yang merujuk kepada hipotesis null, no significant difference between specific population. Selalunya kita akan buat comparison dan selalunya ia merujuk kepada negative prediction. Kalau yang alternate tadi positive prediction, yang ini selalu dia akan membawa negative prediction. So at the end nanti bila kita dah buat projek, so kita akan tengok kepada kita punya data, adakah kita menyokong ataupun menolak salah satu hipotesis ataupun andaian yang kita buat. Okay, sekiranya hipotesis ataupun andaian kita itu membawa kebenaran, so kita boleh come out dengan teori-teori yang lebih power lah. Okay, so ini contoh penulisan hipotesis. Okay, yang contoh yang pertama, water level affect the life suffered by rainbow trouts. Okay, ini good general hypothesis. Okay, bagus. Umum saja. Tapinya no guide to how to design the research or experiment. Okay, secara umum saja. Yang ini selalu orang bercinta bagi hipotesis. Okay, aku akan jaga, aku akan mencintai kamu seluas lautan api. Aku akan berenang seluas lautan api. Macam itulah. Tapi dia tak ada guidance macam mana dia nak melalui lautan api tu. Dia nak naik kapal selam ke, dia nak guna apa-apa ke, pintu Doraemon ke, dia tak cerita. So, general hypothesis. Give no guide how to design the research or experiment. Sebab kita orang sains kan, jadi bila bercerita tu kena ada fakta. Okay, must be refined to give a little direction. So, kalau yang bercakap itu, kita kena bantu dia untuk bagi sedikit gambaran macam mana dia nak pergi ke seberang yang ada lautan api tu lah. Okay, kena ada kaedah dia. Okay, rainbow trout suffer more lice when water level are low. Okay, ni ada some direction but hypothesis is not really testable. Okay, contohnya dia nak pergi ke lautan sebelah tu, dia nak berenang, dia kata dia akan berenang aja. Tapi tak ada lagi orang yang boleh buktikan berenang dalam lautan api itu akhirnya selamat ataupun hidup. Tak ada lagi orang hidup yang boleh bercerita. Okay, so dia ada direction dia nak berenang. Tapinya method dia tu tak boleh pakai. Itu memang orang bercinta-bercintun aja punya cerita. Okay, tapi dalam reality tak ada. More lies in low water condition because there is less oxygen in the water. Okay, so yang ini kita kata testable hypothesis sebab dia dah check oxygen level. Okay, so dia kata oxygen level rendah. So dia itu adalah testable hypothesis. Have established variable and by measuring the amount of the water. Okay, so ini contoh hipotesis bagi tajuk grass jelly tadi. Okay, bagi hipotesis null, application of gelatin on grass jelly does not affect its characteristic suspension stability and leaching phenomenon. Okay, dia kata kalau kita apply gelatin ataupun kerajinan ni tadi, okay, dia tidak efek kepada karakteristik. Okay, so yang kedua, application of gelatin on grass jelly affect its characteristic suspension stability and leaching of grass jelly. Okay, yang ini alternate, positive direction. Okay, mana pergi kerajinan? Sebab tadi dalam tajuk ada gelatin, ada kerajinan. Yang ini yang selalunya kita akan come out dengan hipotesis yang banyak. Sebab kita punya variable banyak. Kita tak boleh nak combine dua variable, dua parameter dalam satu hipotesis. Okay, so dia akan come out dengan H null bagi gelatin, H alternate bagi
gelatin, dan satu lagi H0 bagi carrageenan dan juga H alternate bagi carrageenan. Okey, ataupun ada setengah student dia pilih tajuk yang sangat-sangat general supaya dia boleh menghasilkan hipotesis yang general. Macam itulah. Okey, itu hipotesis. Okey, next. Objektif. Okey, objektif. Okay, objektif, identify the goal associated with each of the question. Objektif, macam mana aku nak berjaya. So, kalau kita cakap, aku nak berjaya, yang pertama, aku akan tidur sepanjang hari. Okay, itu satu objektif yang salah lah. Sebab berjaya itu sendiri terlalu subjektif. Okay, ada setengah orang berjaya duit yang banyak. Ada setengah orang berjaya dia dapat bantu ibu bapa. Ada setengah orang berjaya dia boleh pegang jawatan besar-besar. Itu kategori berjaya bagi individu yang berbeza. Jadi objektif tu dia kena spesifik, stated clear. Okay, berjaya dalam apa? Okay, aku akan berjaya memiliki 2 juta pada tahun 2020. So itu objektif yang spesifik. Okay, spesifik, measurable, achievable, realistic dan juga time frame. Okay, yang ni kita panggil sebagai objektif yang SMART. Okay, objektif yang B. Okay, kalau dia kata objektif dia nak dapat duit 2 juta pada tahun 2020. Okay, tapi dia punya objektif yang kedua dia tidur je sepanjang hari. So macam mana cara dia nak dapat 2 juta tu? Okay, mak jenin ataupun memang dia ni orang yang bernasib baik. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu datang bagi 2 juta. So tapi dalam teori sains and teknologi benda tu tak wujud. Okay, so dia mesti spesifik, measurable, achievable, realistic dan juga time frame. Time frame tu yang penting. Kalau diploma 1 semester, so macam mana kita nak buat cerita mengenai COVID-19? Kan? Okay, kalau undergrad 2 tahun, setahun, 2 semester. So macam mana kita nak solve masalah COVID-19? Memang tak boleh lah. So kita kena fikir cara ataupun kita kena fikir objektif yang lebih spesifik. Yang ni jangan berterabur. Yang ini yang selalu student buat. Okay, dia ceritanya dia nak buat apa benda tu? Nugget. Tapi objektif dia cerita analisis nugget dulu. Yang pertama analisis nugget. Yang ketiga baru produce the nugget. Okay, so dia kena presented in the appropriate order. Buat nugget dulu, produce the nugget. Okay, baru buat analisis. So too many objective should be avoided. Tak mahu banyak-banyak. Okay, kalau diploma level 2 cukup. Tapi mesti smart. Okay, 2 cukup, mesti smart. Even undergrad pun 3 je. Okay, jangan banyak-banyak. Bila banyak-banyak orang kata kita mat jenin. Okay, tak bila nak buat tak tahu. Okay, ini yang smart objektif saya tu. Specific, be precise what you are going to achieve. Awak nak buat apa sebenarnya? Okay, measurable, quantify. Okay, quantify. Yang ini yang kita nampak pemilihan wording dalam objektif selalunya salah. Okay, kenapa dia salah? Sebab dia tak boleh nak quantify objektif dia. Achievable, boleh ke? Ataupun kalau kita attempting too much, kalau saya nak bagi you duit, tapi dalam objektif you tu, you attempting banyak kali, so saya tak akan bagi. Sebab apa? Sebab kita tahu berapa persen the failure sepanjang projek. Okay, realistic. Okay, kita duduk di Malaysia nak solve masalah di Afrika. Tak real lah tu. Okay, ataupun kita ni duitnya cuma ada 200,000, kita nak solve masalah 2 juta. Tak boleh lah tu. Okay, machine. Okay, kita kena tengok keupayaan facilities tempat kita. Okay, kalau facility tempat kita cuma ada colorimeter macam itulah. Tapi nak buat benda yang beyond that. So tak boleh. Okay, material dan juga masa. Kena realistik dalam penghasilan objektif. Diploma 1 semester. Degree 2 semester. Tapi nak buat projek macam PhD punya projek. Tak boleh lah. Okay. Time. State when you will achieve the objective. Yang ini selalu kalau nak mohon grant. Kena ada dalam kita punya proposal tu bila kita nak dapatkan result ni. Okay. Macam itulah. Okay, ni term ataupun wording yang selalunya kita salah guna waktu kita nak buat objektif. Okay, mengenal pasti, identify, to correlate, to measure, to examine, to clarify, to illustrate. Okay, ini perkataan-perkataan yang selalu kita guna dalam menghasilkan objektif. Okay,
Jangan buat to perform. Kadang-kadang to perform pun boleh jadi, boleh juga, tapi based on method kita. Macam mana kita nak perform bla bla bla. Mungkin kita akan tengok pre and post. Boleh. Itu untuk pre and post punya project. Itu boleh kita letak perkataan to perform. Okay, jadi perkataan ini kita pilih berdasarkan kepada achievable, specific dan juga yang tadi itulah yang smart tadi tu. Okey. Okay, ini contoh objektif bagi grass jelly tadi. Kita dah ada intro, kita dah ada problem statement, kita background, kita dah ada hypothesis. Okay, so objective dia to determine the correlation between carrageenan and gelatin addition to the gelling mechanism by grass jelly in the aspect of texture, color, bricks and pH. Okay, dia nak tentukan korelasi antara carrageenan dengan gelatin apabila ditambah dari aspek gelling mechanism. Okay. To examine the suspension stability, floating rate, leaching phenomenon and shelf life of carrageenan and gelatin made of grass jelly. Okay, to compare between the carrageenan and gelatin made from grass jelly and commercial grass jelly in term of characteristics phenomenon. So ini kaedah ataupun cara penggunaan terminologi dan juga macam mana kita nak deliver apa yang kita nak buat. Kau nak buat apa sebenarnya? Ini biasa tanya. Kadang-kadang orang tanya kita, kadang kita tanya orang, kau ni nak apa sebenarnya? Kan, itu dah boring sangat tu kalau nada macam tu. Kau sembang dari awal sampai ke objektif, kau nak apa sebenarnya? Okay. Itu standard tu. Okay, scope. Yang ini yang saya kata scope dan juga rationale of the study tu, itu adalah kita punya perisai. Okay, kadang-kadang kita terlupa bab nak buat skop. Okey. Skop ni maksudnya lingkungan kawasan jajahan ataupun maksudnya ada setengah orang sebut kita panggil pelindung, perisai lah. Okey, skop projek ini kita buat gini saja. Okey, yang lain kita tak buat. Contoh macam dalam objektif ni tadi kan. Dia kata dia cuma nak buat fokuskan kepada gelling mechanism sahaja. So karakteristik yang dia tengok texture, color, bricks dan juga pH. Okay, yang lain dia tak sentuh. Okay, yang itu yang kita kena nyatakan dalam skop. Kalau orang tanya yang lebih daripada itu, lebih daripada apa yang kita nyatakan dalam objektif, so maksudnya itu outside the control of the researcher. Okay, sebab kadang-kadang kita tak boleh buat semua benda. Kita kena highlight kita punya point sahaja dalam skop. Okay. Okay, kadang-kadang kalau macam contoh kami di Kelantan, kita cuma buat skop di pantai timur sahaja. Tu pun besar kalau sebut pantai timur. Skop di negeri Kelantan aja pun besar juga kalau untuk level degree tak boleh. Okay, skop kami hanya di Tumpat sahaja. Macam itulah. So yang lain tu outside the control of the researcher. Okay, yang ini yang kita kata sebagai kita punya perisai. So kalau orang tanya lebih daripada yang itu, kita tak boleh nak jawab pun tak apa. Tapi kita kena jawab dalam bahasa yang elok lah. Okay, this is vision, qualification or weakness when all variable cannot be controlled within a project design or the optimum number of sample cannot be taken due to time ataupun budget constraint. Okay, yang ini yang kita kata, kalau kita kata budget kita ciput, kita nak buat yang besar, so kita boleh cerita dalam scope. Projek kita macam ni hanya level, kalau commercialization TRL 6 sahaja. Okay, kami tak boleh lagi pergi ke TRL 7, 8 dan 9. Sebab apa? Sebab isu budget. Sebab bila commercialization masuk TRL 7, TRL 8, TRL 9 itu dah out of budget. Okay, contohlah. Okay. Extent of coverage of the subject matter being investigated in the proper statement of the problem will serve as a useful guide to doing this. Okay, sebab tu kita kena beritahu, kita kena highlightkan bahawa skop kita hanya di situ sahaja. Okay, contohnya, if the problem had been properly stated about formulation on the product, automatically defining the various percentage of formulation, scope of the research. Okay, kalau kita kata kita nak buat produk-produk ni, so automatic kita punya, kita akan bagi tahu, okay, kami akan buat concentration 0 hingga 20%. Okay, 0 hingga 20% tu bukan kita suka-suka letak. Okay, based on previous study. Okay. Okay, so sebab tu kita beritahu awal, itu kita punya scope. Scope of the study also is partly a function of the title of the research project. So kalau research project kita dah stated and kita buat hanya di negeri Kelantan. So scope of the research kita itulah dia. Okay. So itu scope. Okay, rational ataupun significant of the study. Okay, yang ini kita akan highlightkan kenapa kita buat benda ni.
apa kepentingan dia, apa dia punya benefit, apa dia punya potensi. Okay, apa dia punya signifikan. Okay, sebab itu kita buat yang ini. Kita nak beritahu kalau agensi ni invest dekat kita 2 juta, so signifikan dia semua orang boleh guna. Semua orang boleh pakai. Satu negara boleh mendapat benefit daripada projek yang kita buat. Walaupun sebenarnya macam kami dapat 500,000, kita dapat fasiliti, kita dapat bangunan. At the end, benda tu kami punya. Okay, aset tu kami punya. Tapi manfaat dia siapa? Komuniti Jeli, komuniti Tanah Merah. Contoh macam itulah. So yang ini yang kita kena highlightkan kenapa kita buat proposal ni. Kenapa kita buat research ni. Ya, kita tak nak orang kata researcher ni selalunya syok sendiri. Okay, yang ini memang dah terjadi di mana-mana. Kita tak nak orang kata researcher ni dapat duit juta-juta daripada kerajaan, akhirnya jadi projek gajah putih. So ini kita kena beritahu potensi kita punya research, finding dia dekat mana, siapa yang boleh dapat. So kita kalau sekarang ni di universiti banyak buat projek social enterprise, kita kena terus stated dia punya target audience. Kalau kita buat penting nak siapa target audience. Okay. Kalau kita buat contoh dalam food tech kita buat new preservative, siapa target audience kita. Kita tak boleh cakap food industry sebab memang kita punya background kita, scope kita food industry. So kita kena terus pergi. Okay, food industry tu siapa? Okay. Okay, justify, explain the way the study will add to the scholarly knowledge in the field, how to improve the practice of policy. Okay, kalaulah sampai research kita tu boleh mengubah polisi, itu memang superb, memang awesome. Okay, tapi memang kita ke arah itu, tapi sekurang-kurangnya untuk student diploma, student degree ni tak perlulah sehingga nak mengubah polisi. Tapi at least kita boleh menyumbang kepada macam mana kita nak improve the practice ataupun polisi sedia ada. Okay. Harap-harapnya tak laju sangat lah ya, sebab saya ni kalau dah bercakap memang jadi laju. Okay, ini chapter 2. Chapter 2 ni literature review. Okay, yang ini memang part paling senang, student paling suka sebab dia copy paste. Kadang-kadang kita supervisor pun chapter 2 ni yang kita selalu skip kan, sebab kita kata okay. Bila kita pun dah okay, sebenarnya dia ada satu art of writing, literature review. Okay. Literature review ni sebenarnya perlu diberi perhatian, jangan di skip. Okay, student pun sama, jangan skip. Selalunya student literature review dia buat last minute. Okay, bila dah dia punya chapter 3 dah siap, chapter 4 dah siap, analisis pun dah siap, baru dia fokus dekat literature review. Boleh, tapi tak elok untuk dipraktiskan. Sebab literature review ni, kita art of writing literature review ni kita kena tengok balik pada tajuk. Okay, so literature review yang baik ialah literature review yang 10 tahun terakhir. So kalau maknanya sekarang tahun 2020, literature review kita masih berada dalam tahun 2010 hingga 2019. Itu yang the best. Kecuali ada setengah benda macam AOAC method. AOAC method tu memang dah stated dalam akta ke apa ke. So yang itu tak apa. Kita buat proposal, ada setengah panel dia suka daripada belakang kan, saya kata dia tengok appendix, reference. Reference itu dia merujuk kepada berapa banyak literature review yang kita quoted ataupun cited. So kalau dia tengok ada tahun 1977, tahun aku lahir, dia kata budak ni buat literature review. So maksudnya apa? Sama ada dia memang copy paste ataupun dia memang cited on cited. Dia cited atas orang yang cite pada tahun 1977 tu. Dia tak cite dia tak quote nama orang yang terbaru tu. Okay, itu teknik penulisan dalam literature review is a critical part, crucial part. Okay, sebab ini akan menunjukkan kepada panel how prepared you are. Okay, kalau dia tengok kita punya literature review tunggal-langgang, maksudnya itu memang kita tak prepare lah. Okay, sebab literature review dia akan drive kita untuk buat objektif tadi. Dia akan drive kita untuk buat research question dan sebagainya. So benda ni sangat penting yang kadang-kadang kita miss, lepas pandang. Okay, so macam mana cara nak tulis literature review? Kita kena back balik pada tajuk. Okay, literature review kita kena susun ikut kronologi tajuk. Okay, contohnya kalau tajuk kita tadi tu mengenai grass jelly kan, bla bla bla, empirical lah, apalah, leaching fenomena lah. So kronologi dia kena tengok balik pada apa highlight yang paling utama dalam tajuk tu. So kita kena susun.
Kita kena susun based on tajuk. Sebab tu kita kata literature review ni kena buat slow and steady. Dia tak boleh buat malam ni buat sebab esok hantar, malam ni buat, dia akan jadi copy and paste. Okay, so kita kena ada juga, kita akan quote daripada previous study. Okay, so teknik penulisan literature review. Okay, dia reflect extensive review of literature done by the investigator. Okay, so kalau kita tengok literature review dia cuma 5 aja, projek 2 juta, literature review 5 aja. Tu pun tahun 1977, 1978. Itu masalah. Masalah dengan researcher. Okay, what is already known about the topic is written. Important to make it coherent, relevant and easily readable knowledge. Sebab tu kita kata yang the best way kita ambil 10 tahun yang terakhir. Okay, contoh 12 pun orang boleh argue lagi. Sebab kadang-kadang dah ada new finding yang berlaku dalam 8 tahun yang terakhir ni. Helps to gain good knowledge in the field of inquiry. Okay, helps to have insight on different methodologies that could be applied. Okay, dalam method, terutamanya dalam teknologi, memang tolong hati-hati. Bila kita nak apply the teknologi, adakah itu yang terbaru, adakah itu yang paling relevant, adakah itu yang paling ekonomi. So kita akan tengoklah kat situ. Should be selective and critical. Okay, journal ni dia ada banyak jenis journal. Dia ada yang non-index, dia ada yang non-index dan ada yang berindex. Index journal. So dalam index journal dia ada pula dia punya kategori. Scopus, WOS dan sebagainya lah. So yang paling tinggi WOS yang Q1, Q2, Q3. Okay, so kita kena jadi orang yang selektif. Kita kena jadi orang yang critical. Jangan ambil rujukan daripada blog. Jangan ambil rujukan daripada yang non-academic punya website. Okay, sebab tu kita kata should be selective and critical. Discuss relevant studies and provide a fair evaluation of them. Okay, dalam literature review kita tak boleh lagi nak buat andaian ke sana ke sini, yang sana betul, yang sini betul, tak. Kita kumpul, kita collect, kita susun, jadikan dia satu cerita dan kita tidak memihak kepada mana-mana pihak lagi. Okay, kita just ambil dan kita provide a fair evaluation. Okay, kalaulah kita tengok penulis tu dulu kita memang benci. Contoh, dekat agensi lama, itu musuh aku. Tiba-tiba aku nak cite paper dia. Itu dah ada cerita lain lah kan. So, walaupun kita tak suka dia cakap tu pun betul, kita kena bagi fair evaluation. Okay, jangan tunjukkan kita punya non-professionalism tu dalam kita punya paper. Okay, if no studies of your specific topic exist, look for parallel or border one. Okay, student ni, dia paling suka bila dia buka Google, dia type je tajuk dia tu keluar. Penuh keluar literature review. Ataupun banyak keluar journal. Sebenarnya itu bukan satu benda yang bagus. Okay, bila kita type, benda tu tak keluar, itu yang sebenarnya the best. Kita boleh create new theory. Okay, kalau kita type dekat Google, keluar berit, itu maksudnya dah ramai sangat satu dunia buat benda yang sama yang macam kita nak buat. So kita kena fikirkan direction yang lain. Okay, so if no study of your specific topic exists, contoh kalau kita nak buat pasal COVID-19 ni, kita nak buat macam yang Azizah itu cerita pasal singgang semua tu kan. Okay, bila kita type, tak ada pun related study mengenai adakah laut singgang Terengganu itu boleh mencegah COVID-19. Okay, jangan bimbang. Itu adalah satu kelebihan kepada kita sebab kita boleh create benda baru. Okay, kita tak boleh create teori lagi. Kita boleh create research yang baru. So kita boleh pergi ke border. Okay, contoh kalau kita buat projek pokok ni, tak ada lagi orang lain study. Okay, tak apa. Okay, kita boleh buat comparison, cari literature review daripada family yang sama dengan pokok ni tadi. Yang sama. So kita akan pergi follow sikit-sikit macam tu lah. Okay, jadi jangan bimbang kalau yang kita nak cari tu tak ada. Okay, jangan bimbang. Itu satu kelebihan. Okay, student ni bila dia cari tak ada, dia datang kat kita, orang tak buat lagi. So dia tak mau buat. Itu masalah lah student zaman sekarang, millennium. Okay, essential to divide into section are needed to logically organize the information presented. Kena well presented. Jangan cacar marba. Mula tadi dah cerita 2.1, dia cerita balik 2.8.
Patah balik 2.2, dia cerita balik 2.9. Okey, yang ini kena well organized. Okey, kalau kita sebagai SV, yang ini skip. Literature review ni kita bantu balik student susun semula dia punya information. Okey, jadi SV ni bukan mudah. Kadang-kadang kita nak jadi SV sebab kita just nak cukupkan kita punya credit hour. Okey, sebab kita tak nak ambil subjek lain, kita ambil subjek FYP, kita just completekan dia punya kita punya credit hour. Okay, tapi itu salah, sedikit salah lah. Okay, jadi kita kena betulkan balik niat kita kenapa kita ambil student FYP ni, sebab kita nak bantu dia menghasilkan proposal yang baik. Sebabnya dia orang ni kebanyakannya tidak berakhir di Sydney, tak berakhir di Politeknik, dia akan pergi ke tempat lain. Okay, dia akan pergi ke universiti. So kalau kita guide dia bagus, dia akan bawa ilmu yang bagus tu ke mana-mana. Tapi kalau kita guide dia dengan ilmu yang salah, kita ada saham di situ. Oh, cerita pasal agama pula. Tak boleh. Okay, so point dia dekat sini, supervisor tolong main peranan untuk review balik literature yang student dah buat. Okay, jangan lepas tangan. Okay, what is the purpose of the literature review? Ya? Yep. Ada soalan daripada peserta. Saya terlepas tadi ada orang kat tangan tu. Dia bertanya untuk rujukan, bilangan rujukan berapa yang sepatut yang untuk buat reference lah. Okey. Berapa bilangan kalau, yang untuk diploma level punya? Diploma level. Dia kalau proposal ni dia tak ada, dia kata dia tak ada limited kepada berapa. Tapi kita kata minimum dia 25 lah, comel 25. Okey. Tapi susah nak dapat 25 tu. Kadang-kadang 25 tu lah yang student jadikan maksimum. 20 ke 25 tu just nice. Okay, sebab tu saya kata ada setengah lecturer dia suka literature review tu sampai 30 pages. Literature review saja 30 pages. Itu memang menyeksa sikit lah. Tapi tak ada masalah. So limit dia lebih kurang kalau untuk diploma ni 20 ke 25. Just nice. Tapi tengok tahun. 10 tahun yang terakhir. Okay, so literature review demonstrate the research with important gap in the current research. Okay, what research has already been done? What is your understanding? What do you think is missing? What is the study seek to address? Okay, yang ini kita boleh tengok yang macam ni contoh yang kita kata kenapa kita kena buat gap analysis. Okay, yang tulisan merah tu itu yang student kita nak buat. Okay, yang untuk Grass Jelly ni saya tak sempat nak buat gap analysis. Yang ini yang student master buat. Okay, so sebelum ni 2014, 2016 ada orang buat mengenai ETA. Ataupun orang Kelantan panggil ETOK. Okay, so apa yang dia nak buat tahun 2020 contoh. So dia akan masukkan dalam dia punya gap analysis. So gap analysis ni dulu sains teknologi dia tak berapa tekankan, tapi sekarang dah kena ada buat gap analysis supaya kita boleh fulfill the missing part. Okay, supaya kita tak shock sendiri itulah. Alright. Research metodologi yang seterusnya adalah method. Okay, method sebenarnya method ni senang kalau kita dah buat objektif yang cantik. Okay, macam saya kadang-kadang susah sangat nak guide student ni buat objektif. Saya suruh dia buat experimental design dulu. Experimental design ni maksudnya apa benda yang you nak buat dalam method. So kita buat guna kaedah reverse. Daripada method, kemudian baru saya create tajuk. Ini kalau student yang problem sikit lah. So saya buat reverse, saya suruh dia buat method dulu. Create experimental design. Okay, how research is done scientifically. It is essential to discuss procedure clearly and completely dengan detail dia sekali. Okay, contohnya dalam method ni kita kena ada research design, kita kena ada sampling specification, kita kena nyatakan instrumen, kena buat material, kena buat specific procedure dan juga data analysis. Okay. Okay, yang ini tak ada apa sangat. Okay, ini experimental design. Contoh experimental design yang saya minta student buat sebelum dia create objektif. Kalau dia tak reti buat objektif. Kalau dia memang dah ada objektif macam yang ini tadi, yang kita buat Grass Jelly, so kita lagi senang nak buat experimental design. So kita tentukan apa the independent variable. So ada faktor 1, ada faktor 2. Faktor 1 concentration of gelling agent. Faktor 2 duration of storage. Okay, berdasarkan pada problem statement. Okay. Pada nanti dalam program bersama dengan Faiz, dia dan juga Hazwan. Okay, next kita ada dependent variable. Okay, dependent variable pun kita yang tentukan dalam bentuk
analisis. Okay, color, pH, TTS, analysis, suspension, stability, leaching rate, shelf life, texture profiling dan juga floating rate. So itu kita tentukan dalam experimental design. Treatment level. So faktor 1 concentration, kita ada 5 concentration. 0, 5, 10, 15, 20. So kita dapat concentration ni daripada mana? Daripada previous study. Okay, factor 2, duration of storage at 4 degrees Celsius selama 2 hingga 6 bulan. Okay, itu treatment level. Control, kita ambil commercial grass jelly. Arrangement, kita ada 5 dilution darab dengan 2 jenis gelling agent. So kita ada 10 arrangement. Replication, kita ada 3. Yang ni wajib kena buat triplicate. Okay, number of experimental unit 5 kali 2 sama dengan 10 darab 3. So kita ada 30 experimental unit. Dan data analisis kita kena settle kan kita nak buat apa. Saya buat CRD melalui two-way ANOVA. So ini experimental design dalam proposal kena ada. Okay, so ini kita come out dengan dia punya flowchart. Okay, so dalam apa tu proposal, bila kita buat macam ni, kita akan dapat cerita secara detail setiap step. Sample preparation, macam mana sample will be collected at bla 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 bla. Itu yang kita tulis dalam teks. So dari benda ni, flowchart ni, dia akan bantu student kita untuk menulis research methodology dengan detail, clearly dan juga specifically. Okay. So extraction of daun cincau tadi, jadikan dia dry herb macam mana, berapa suhu. Ini dia bantu student kita buat dan kita sendiri nampak dengan jelas waktu kita present kepada panel. Panel pun nampak dengan jelas apa benda yang kita nak. Okay. Alright, so time frame and work schedule. Yang ini yang jangan shock sendiri. Kita punya student punya projek 6 bulan, kita buat projek yang tahap diva-diva level langit ke-7. Level-level kayangan. Tak boleh lah. So kesian dekat student dan kita pun nampak not well organised. Sebenarnya bila student kita teruk, yang nampak double teruk tu adalah supervisor. Okay. Orang kata tanya siapa you punya supervisor? Dan student ni balik, dia bercerita kalau teruknya supervisor dia tu, okay, student zaman sekarang dia suka membawang. Dia akan bercerita pada junior-junior dia, okay, SV ni teruk, SV ni teruk. Okay, jadi supaya kita tak nak orang judge kita dalam keadaan yang kita tak suka, so kita buat time frame dan juga work schedule dengan betul. Okay, proposal should be include the sequence of tasks to be performed and the anticipated length of time required for its completion. Okay, yang ini yang kita guna Gantt chart. Okay, selalunya Gantt chart lah yang paling simple sekali. Highlight the sequencing and interrelationship different activity in the study. Okay, reference. Okay, reference, dia ada topik khas untuk reference. Kalau ada kebanyakan universiti dia guna APA style. So APA style macam mana? Kalau kita quote daripada journal macam mana ayat dia? Kalau kita quote daripada buku macam mana? Quote daripada website macam mana? Kena buat sebab kita sebenarnya bagi kredit kepada orang yang menulis sebab penulisan ini sangat susah. Okey, saya antara orang yang orang kata apa? Struggle dengan penulisan. Sebab kita bukan berasal daripada orang yang menulis jurnal. Bila kami ni terdampar di sini, kami kena menulis. Wajib menulis kurang-kurangnya 2 bulan 1 paper. So kami sangat struggle menulis. So bila orang kita ambil hasil tulisan orang dan kita quotekan kepada orang itu, sangat-sangat bertuah orang itu. Okey, sangat-sangat bertuah. Sebab apa? Kredit kepada dia punya sistem dalam Scopus ataupun apa tu kita panggil H index. Okey, bila kita quote, kita cite paper orang tu, H index dia akan naik. Macam itulah. Sebab itulah universiti-universiti ni menggalakkan kita buat penulisan dan kemudian kita bagi kredit kepada orang yang menulis. List all the reference you made throughout the research proposal. Okey, yang ada beza reference dengan bibliografi. Reference ni semua yang ada dalam proposal. Bibliografi ni tak semestinya ada. Kadang-kadang kita baca je, kita tak quote. Okey, so kena buat list down. Kalau APA style selalu diikut alphabetical order. Okay, make sure that you comply with the referencing convention or citation style that have been established for your institution. Okay, ada banyak style-style dalam penulisan reference. Okay, observe the following general requirement. Reference list must include all work cited in the text. Sebab tu kaedah kami nak cari student yang tipu dekat reference. Kadang-kadang kita tengok dekat reference dia ada 20 ke 25 references. Tapi kita bila cross check dengan
dalam teks tak ada pun. Okay, dalam teks dia tu cuma ada 2 orang aja yang decide. Yang belakang tu setakat menulis sahaja. Itu benda-benda yang selalunya kalau supervisor tak check, dia akan memberi impact yang sangat teruk lah kepada supervisor tu lah. All reference list must be cited in the text. All reference should be relevant and up to date. Saya kata tadi 10 tahun yang terakhir sahaja. List reference in alphabetical order. Okay. Okay, yang ni yang paling penting sekali, plagiarism. Tolong jangan plagiarism. So sebab tu saya tak pasti kalau politeknik dia menggunakan tak pakai Turnitin tu. Turnitin tu supaya kita boleh check student kita punya plagiarism berapa persen. Okay, kita akan isi masukkan dia punya full proposal ataupun thesis tadi dalam sistem. So sistem akan keluarkan result. Kalau macam UMK kita nak less than less than 25%. So more than that, so kita kata isu plagiarism. Terlalu banyak copy and paste dalam dia punya teks. Macam itulah. Okay, failing to indicate this isi is a form of academic misconduct. So kalau kami bila ditangkap sebagai plagiarism, ini adalah isu-isu yang sangat besar yang boleh menyebabkan kepada kita disuruh bercuti, tak bergaji dan akhirnya disuruh berhenti lah. Okay, failing to indicate the sources in scholarly writing. Okay, sebab ini isu dunia dalam plagiarism di academic world. Right, so ini work schedule. Yang ini yang kita transform dalam bentuk Gantt chart. Okay, yang ini menunjukkan kalau tak ada, kalau kita sebagai orang yang ni nak keluarkan duit, nak bagi dana dalam you punya projek, so bila kita tengok Gantt chart you berakhir tahun 2030. 10 tahun kan daripada sekarang. So saya tak nak bagi dana. So apa sebab lambat sangat? Saya dah mati dah waktu tu. Orang tu kata kan. Okay, so kita nak tengok tajuk kita, objektif kita, bajet kita sesuai tak dengan Gantt chart. Sebab tu Gantt chart ni kita kena detailkan, identify research area tu, kena detailkan apa yang kita buat yang penting, yang utama, yang paling relate dengan objektif dan juga hipotesis tadi. Okay. Okay, ni contohlah. Okay. So, next kita tengok bajet. Okay, budgeting ni kalau setengah proposal yang macam ni geran-geran yang standard, dia memang dah sediakan vote berapa-berapa. 11 untuk apa, vote 21 untuk apa, vote 27 untuk apa, vote 29 untuk apa, dan dia ada dia punya percentage untuk setiap vote. Tapi kalau untuk student diploma, selalunya bajet ni kita tengok kepada bajet sampel, bajet chemical dan juga itu je lah kot, sampel dan juga chemical. Okay, so bajet lain mungkin kita tak tengok lah. Dan yang kedua, facilities. Yang ini kalau kita bagi tajuk level-level kayangan tu, langit ketujuh tu, sedangkan facility kita tak ada di institusi kita, itu nama dia menganiaya student. Okay, kita bekerja ni kita kena ambil konsep kita mudahkan urusan orang, orang mudahkan urusan kita. Walaupun itu adalah student kita. Sebab student ni, kalau kami di sini kita tak panggil dia student, kita panggil dia klien. Bila kita sebut klien, sebab dia datang, dia bayar yuran, itu adalah klien. So bila kita sebut klien, kita lebih rasa berintegriti lah untuk nak memberi benda-benda yang tak sepatutnya pada student ni lah. Okay, jadi kita pastikan yang facility di institusi kita mencukupi, barulah kita bagi tajuk, barulah kita nak propose dengan result dengan projek. Tapi tak semestinya facility tu tak ada di institusi, kita tak boleh buat. Kita boleh buat merge. Okay, merge dengan UMK, contoh merge dengan UMT dan sebagainya. Tapi kita yang bantu student ni. Memanglah kita kata kita nak ajar student ni kebat kan. Kau pergilah sendiri, aku bagi ni nombor telefon pensyarah ni, kau cari. Itu pun kadang-kadang tak berapa nak jugalah. So network tu kena ada. Okay, contoh macam saya nanti nak guna facility di JTM, so kita melalui KJ bla bla bla. So jangan menganiaya student lah. Kalau kita rasa facility kita tak cukup, kita bantu dia untuk fulfill dia punya projek dan sebagainya. So itu saja dari saya. Kalau laju, minta maaf, saya memang cakap laju, tak boleh nak ubah. Dah 40 tahun dah pun, 43 dah, untuk ubah cakap laju tu memang dah standard. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada pandangan nak tambah yang saya cakap tu mungkin tak betul ke, pun boleh juga. Sebab saya pun kalau di UMK ni bukan orang yang hebat sangat pun dalam writing. H-index rendah je kan. So boleh juga kita share knowledge kita. Sebab saya tak kata saya ni memberi ilmu, saya cuma share
share je ilmu yang saya ada. Mungkin macam professional technologist Cik Muhammad Safarim tu lagi hebat tu. Baru lepas jumpa orang hebat-hebat, so dia punya pandangan pun lagi hebat, so boleh aja, tak ada masalah. Kita boleh share sama-sama. Okay, untuk saya di UMK ni kami ada course food security tu. So food security ni dia bukannya food tech pure. Okay, dia adalah macam nak kata lebih kepada separuh management, separuh food tech, sebab food security ni dia adalah duduk di atas dan food tech duduk di dalam food security. Macam itulah. Kalau dia punya pilar tu lah, kita tengok kepada 7 pilar security, food tech salah satu di dalamnya. So kita orang punya projek pun tak pure food tech lah. So kita ada juga science social sikit, kita ada survey dan sebagainya. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Mariana. Kita masuk kepada slot Q&A, soal jawab. Ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan? Boleh Dr. Mariana jawab terus sebarang kekeliruan ataupun kekhususan yang berlaku. Jadi siapa-siapa nak bertanya? Okey, Puan Tengku nampaknya ada soalan. Okay, Puan Tengku. Ya, Puan Tengku boleh tanya soalan. Ya, dia tengah malu gitu. Dengar Okey. Ayo. tak boleh gitu. Okey. Tak boleh ke? Tak apa, ambil masa dulu. Janganlah malu. Hello, nak tanya? Ya. Berkaitan reference tu. Okay. Kalau dia ambil daripada laman web tu, yang mana yang boleh diterima? Blog ke? Sebab tu kita kata dari laman web. ya, reference ni kita kena tengok website ni, kita kena tengok yang blog-blog persendirian, blog-blog yang tidak berdaftar, blog yang berdaftar dengan institusi. Itu tak apa. Sebab tu kita kata kena tengok reference yang bersifat akademik. Bukan yang bersifat pandangan individu, bukan yang bersifat kadang-kadang orang pun dirajin buat research kan, tapi research dia sendiri. Bukannya macam itulah. Jadi kita kena cari reference yang sifatnya akademik. Terutamanya pada website blog tu lah. Okay. Macam artikel daripada majalah tu? Web daripada majalah-majalah. Tak dengar. Sekejap ya, Encik Hafiz. Sekejap ya, kita ada sedikit masalah teknikal. Tunggu je.
Masuk balik. Okey, Encik Hafiz tanya soalan tadi. Sambung balik Encik Hafiz. Okey, dengar. Dengar dah. Yang berkaitan dengan kalau macam dia ambil artikel dekat laman web tu, Okey. dia majalah, boleh? Kalau majalah macam contoh Jabatan Pertanian kan, ataupun majalah daripada KKM punya majalah, itu yang kita kata sifatnya akademik, yang dia ada editor bertauliah, tu tak ada masalah. Okey. Contoh macam CFOS nanti nak keluarkan majalah kan, bulletin. So dalam CFOS dia dah ada editor bertauliah, so tak ada masalah student nak ambil. Contoh itulah. Okey, terima kasih. Okay. Saya Cik Hafiz. Contohnya kalau macam dalam proceeding pun okey lah kan? Proceeding okey, conference semua tu okey. Sebab yang tu selalunya kita dah tahu dia mempunyai series of editor yang berkelayakan. Okey, nampaknya Cik Dalilah ada soalan? Oh my, Cik Dalilah. Puan Tengku pun. Okey, Cik Dalilah dulu. Nampak angkat tangan tu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Ni sahabat lama saya. Dengar Cik Dalilah. Okey, saya nak tanya. Okey, first nak beritahu terima kasih Dr. Mariana bagi kursus hari ni begitu mantap sekali. Kelas. Okey. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan abstract. Okey. Okey, sekarang ni dia punya word count dia tu macam ada yang 250, ada 300, ada 150. Saya nak tanya pandangan doktor lah yang the best count, yang terbaik kalau untuk journal, proceeding dan sebagainya lah. Okey. Word count dia. Okey, word count. Dia Tak nak tahu panjang, tak nak tahu pendek. Gitu. Dia tak adalah kita kata Okay, yang terbaik. Tapi kita kata yang kita selalu praktis. Macam itulah kan. Okey, contoh macam FRGS dia nak 300 saja. Abstract. Abstract 300 saja. So kita selalu pakai yang standard FRGS lah, 300. Tapi ada setengah conference dia nak 250. So sebenarnya lagi pendek abstract tu lagi susah kita nak kompreskan kita punya kerja. Kadang-kadang kerja kita banyak, so macam mana kita nak pemilihan perkataan, pemilihan ayat yang betul yang boleh reflect kepada kerja kita bila benda tu jadi terlalu pendek. Kalau 150 lagi susah sebenarnya. Okay, yang sebab tu kita kata kita selalu praktis yang FRGS punya style iaitu 300. Tapi kalau proposal kita nak mohon dengan agensi yang tak ada template, itu tak adalah. Tak kisahlah, kita boleh buat ikut suka hati. Tapi jangan terlalu panjang. Even PhD punya level pun abstract dia pernah saya tengok 2 pages saja, tak lebih daripada tu. Kalau banyak sangat tu, itu dah syok sendiri lah nama dia. Bukan abstract lagi dah. Okay, boleh? Okay, terima kasih. Boleh, terima kasih. Okey, silakan Puan Tengku. Okey, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Okey. Apa ni nak tanya perbezaan antara diploma, master dengan PhD. Macam mana nak dari segi analisis dia ke kan? Dekat mana yang kritikal dia yang nak kena fokus. Sebab kita tahu dia sama je. Objektif ada, metodologi ada kan, discussion apa semua, reference semua ada. Kat mana sebenarnya perbezaan? Perbezaan ni ialah how deep you are. Kalau diploma ni surface saja. Dan degree dia pergi dalam sikit. Contoh kalau diploma ni, contoh jangan marah kalau salah. Kalau diploma dia nak buat nugget daripada sayur. Bila dia pergi degree dia akan pergi dalam lagi. Nugget daripada sayur tu berapa dia punya variable, berapa dia punya concentration. Macam tu dia pergi dalam. Bila master, degree tadi dia dah buat contoh 3 variable dalam degree. So bila dia pergi master dia pilih 1, tapi dia pergi dalam lagi. Walaupun 1 je dia pilih tu, tapi kedalaman ataupun apa dia kata, kedalaman sesuatu research itu dia bergantung kepada apa yang kita nak. Contoh macam kerajinan punya sifat, dia ada leaching phenomena, dia ada floating rate. So kalau dia buat master nanti mungkin dia pilih salah satu ataupun dua-dua, tapi dengan nisbah kedalaman yang lebih dalam. PhD gitu juga. PhD ni dia lain sikit je lah daripada master. Dia punya kedalaman, dia punya variable, dia punya scope ada lebih besar. Macam itulah. So kita tak boleh nak kata
dekat diploma ni ada objektif objektif dia 2, dekat degree objektif 3. Tak semestinya. Selalunya objektif ni 2 ke 3 je. Kita tak buat sampai 5. Contohlah macam tu. Okay, terima kasih Kak Yan. Sama. Semoga menjawab persoalan daripada Puan Tengku. Puan Tengku nak sambung study lagi. Boleh sambung. Boleh tu Jangan insyaAllah. Jangan berhenti belajar. Kan Cik Syafarin nak tanya soalan? Silakan. Tadi tu soalan saya tu tumpang komputer dia Oh ni. ya ke? Oh okey. Dia- Ya ke dia ada soalan lain? Cik kenal je suara tu? Lagi soalan lain? Kau senang kita nak jemput Dr. Mariana untuk sesi khusus kita. Doktor. Boleh berantu. Okay, je. Nak tanya. Apa ni kalau macam contohnya pegawai pertanian tu dia ada blok. Kemudian dia bagi dia punya fakta-fakta dalam blok tu dan kita ambil daripada blok tu boleh? Kadang-kadang fakta dia tu pun dia kod dengan orang kan? Tapi kita tak boleh kod atas blok dia tu. Blok persendirian dia tu tak boleh. Contohnya kalau dia tu dah produce paper, boleh kita kod atas dia. Produce paper yang non-index ataupun berindex saja itulah. Kalau pandangan peribadi tak boleh. Macam tu. Okey. Terima kasih. Encik Hafiz, sebenarnya ramai yang mengalami keadaan macam tu sebenarnya. Student banyak copy daripada blog. Nak senang memang dia biasa. Kau blog jumpa apa yang dia nak terus copy kat situ. Betul. Jadi kita tanya mana reference, dia tulis blog tu. Tak boleh. Okey, Blog lagi dia boleh baca. Dia boleh baca blog tu sebagai dia punya orang kata general knowledge. Tak ada masalah untuk baca, tak ada masalah. Tapi untuk kodkan dia sebagai, sebabnya nanti benda tu dia akan expand, bawa bila dia bawa benda yang salah, kesalahan tu akan berpanjangan. Okay, kita bagi seminit lagi siapa nak tanya soalan. Apa-apa kekeliruan? Cik Syafarin? Sama, saya tak ada soalan pada doktor maksudnya. Saya dapat info ni pun saya tak terkejar dah kehebatan doktor ni pun. Menyantah. WhatsApp aja ya kalau ada soalan. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas ilmu yang dikongsi. InsyaAllah bermanfaat pada semua. Bawalah kami bersama-sama dengan CFOS menuju kejayaan. Okey, ada soalan lagi yang terbuku di hati? Okey, kita pergi kepada slot yang seterusnya. Mungkin kalau ada lagi soalan, sementara saya kongsikan link untuk kehadiran pada kursus pada hari ini. Mungkin kalau ada soalan lepas ni kita boleh masuk lagi slot doktor? Boleh. Saya share skrin dulu untuk link kehadiran pada hari ini. So boleh scan QR code untuk rekod kehadiran dan penilaian keberkesanan khusus research metodologi pada hari ini 20 Julai 2020. Sekiranya tak ada scanner QR, boleh gunakan link yang tertera di bawah. Yang ni, dia type lah. Tapi saya rasa semua ada QR code. So isi semua untuk peserta daripada luar daripada Polisas perlu juga. Sebab kami akan dapatkan maklumat untuk create, untuk sediakan CJ online lah.
Kehadiran ni kita hanya bagi masa hingga 30 minit saja. Selepas masa yang saya bagi ni lah. Kita tak boleh buka lama-lama. Sesiapa yang masih mempunyai soalan boleh ajukan kepada Dr. Mariana. Masih lagi dibuka sesi soal jawab. Daripada poli nilai, Ya, Cik ada. Ikmal. Cik Ikmal tak ada soalan ke? Cik Ikmal kalau WhatsApp saya tak layan. Wan Hamizah dia tanya. Oh ya. Boleh terus bertanya ya, Puan Hamizah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okey, saya nak tanya, kalau macam student nak menghasilkan produk, nak berkaji produk, mungkin dia ada produk baru untuk dibuat lah. Okey, untuk control, biasanya kita bebas tak nak memilih mana-mana produk yang di pasaran tu? Sebab macam kat pasaran tu pun ada macam-macam jenis brand. Contohlah kalau kita nak buat fries konon. Okey, so dia ambil fries tu daripada mana-mana brand daripada pasaran dan dia jadikan benda tu sebagai control. Okey, terima kasih. Puan Wan Hamizah daripada mana ya? Polisas. Polisas. Okey. Dia macam ni, untuk kontrol selalunya kita akan tengok balik kepada objektif kita punya karakteristik yang macam mana yang kita nak. Dia yang ada di pasaran tu tak kisah pun kita nak ambil brand A ke B ke C, tapi the best way kita tengok yang market leader. Contoh macam nugget, siapa market leader dia? Market leader dia contoh ayam mas. So kita ambil produk ayam mas sebab kita tahu in term of commercialization, in term of market kita strategi dia orang lebih bagus dan dia orang memang ada dia orang punya target kan. So kalau kita compare dengan something yang the best, so kita akan menghasilkan produk yang the best jugalah. Okay, kalau kita ambil contoh fries yang ada di pasaran, fries Makcik Kiah kan. So kita tak tahu Makcik Kiah ni dia punya level of acceptance consumer macam mana. So dia tidak kata kita wajib ambil yang market leader punya produk, tapi itu adalah the best way lah. Boleh? Terima kasih. Lagi soalan daripada wakil PTSN? PTSN Pago. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, saya sebab saya tak masuk awal tadi. Ada tak orang tanya berkenaan dengan ataupun mungkin dah dibincangkan secara jelas tadi. Ada tak yang tanya berkenaan dengan apakah perbezaan di antara rationale of research dengan problem statement? Okey. Sebab yang ini sebenarnya selalunya mungkin pelajar dan juga penyelia sendiri pun mungkin kurang jelas perbezaan bagaimana kita buat rationale of research dan juga problem statement. Okey. Right, terima kasih Puan KJ. The ball bila KJ tanya. Okey, dia sebenarnya ada dalam slide dan saya pun ada terangkan sikit tadi di awal-awalnya tu macam kita nak create the problem of the statement. Okey, problem of statement ni bahasa kasar dia apa masalah kau? Macam itulah. Sampai kau nak buat research tu. Apa masalahnya sampai akhirnya kau come out dengan research ni. Itu problem of the statement. So detail dia ada dalam slide tadi lah. So kita nak kata kalau kita dapat problem tu apa masalah dia. Yang kita create kan dalam bahasa akademik lah.
Bahasa tu penting juga, macam mana kita nak create dia, jadikan dia sebagai problem statement. Asalnya daripada problem daripada produk tadi lah. Kalau rationale of the study, rationale of the research ni dia lebih kepada akhirnya problem dah selesai. Okay, aku dapat apa? Bahasa lainnya lah. Apa yang kami dapat? Kalau kami investor, apa yang kami dapat? Kalau kami ni community, apa yang kami dapat? Jadi kita kena ubah ataupun compose ayat itu supaya menunjukkan research kita ni end up dia siapa kita punya target. End up dia siapa yang akan dapat benefit. Itu rationale of the study. Setelah jawab ke? Dalam bahasa mudahnya, rationale of research tu adalah outcome of the research, betul? Problem statement tu adalah what problem you want to cater lah, you want to solve kan. Okay. Thank you. Ada lagi soalan daripada peserta-peserta kita? Okey, kalau tak ada soalan, macam Dr. Mariana cakap tadi, kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp kan Doktor? Boleh. Saya ni untuk kawan-kawan ni tak ada masalah. Anytime. Okeylah, terima kasihlah kepada Dr. Mariana dan juga semua peserta-peserta yang terlibat pada kursus pada hari ini. Okey, dengan kursus yang diberikan tadi banyak info dan input yang telah kami dapat. Memang agak detail jugalah Doktor terangkan berkenaan dengan siap bagi contoh-contoh. Contoh yang harap mencapai target Nganjur lah, sebab saya pun share saja apa yang ada. Kalau lebih tu bolehlah kot kita further dengan next punya kursus ke, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah, itu yang kami nak dengar tu sebenarnya Doktor. Tak ada masalah. Kita boleh come out dengan tajuk-tajuk yang lebih spesifik. Untuk kita buat sesi live ke apa-apalah. So, kita tak naklah hanya setakat ni saja kerjasama kita. Ya, insyaAllah nanti akan berterusan lah. Harap CFOS boleh datang ke Jeli. Kita tengok apa yang ada kat Jeli. Nanti kami pun akan ke sana juga, insyaAllah. Harap insyaAllah ada sampai tu. Kalau harap kita sampai. Nanti datang bulan 10 ada World Food Day. Yes. Memang dalam perancangan kita tu lagi tu. Lawatan penanda aras. Pengurus dah bersuara tu maksudnya sikit lagi ada. Sampailah kami nanti. Baik. Kampung saya kat situ je, dekat je. Jom lah. Itulah pasal. Apa yang bestnya dekat Jeli ni, waktu sekarang ni dah pukul 11.40 ni, masih lagi berkabus. Itu yang bestnya lah. Berkabus lagi. Ala-ala kata pusat peranginan lah. Dr. Mariana. Ya. Nak tajuk kursus lepas ni, food security. Wah, boleh? Apa insan? Boleh, insyaAllah. Sebab hari tu dengan KKM hari tu tak berapa jelas dia punya dia punya slot untuk food security ni sikit sangat. Sekejap aja. Boleh. InsyaAllah. Okey, kalau ketua jabatan pun dah sebut tu, maksudnya saya kena handle lah khusus food security. InsyaAllah kita akan bincang lagi lah Doktor. Boleh. Okey, rasanya dah sampai ke penghujung kursus pada hari ini. Memang pertama sekali lah saya ucapkan banyak terima kasih kepada puan penceramah kita pada hari ini, Professional Technologist Dr. Mariana, kerana sudi bersama kita pada hari ini, sudi menerima jemputan daripada CFOS Polisas. Dan juga terima kasih kepada peserta yang join pada hari ini. Dan juga tak lupa kepada AJK CFOS yang terlibat secara langsung dengan tak langsung dalam untuk latihan ni lah, untuk khusus pada hari ini. Jadi sebagai penutup, kita tutup khusus kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Walang.
Terima kasih semua. Okay, Jumpa terima lagi kasih semua. sesi yang seterusnya. Ya, insyaAllah. Terima Terima kasih, kasih. Dr.